Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome to our class Port Operations Management DPL 6043. So let's start with our chapter 1. That is overview of Port Operations Management. At the end of the chapter, we are expected to gain or to achieve the learning outcome of CLO1. Course learning outcome of CLO1, which is explain clearly port operations management, port functions, services and administration model in operating port activities. It should achieve cognitive 2 and the PLO1, which refer to knowledge. This class will be conducted by me, Asfeda Hanim Aziz, if you still remember. I hope you don't forget the spelling of my name. Of course, we are in Jabatan Perdagangan, Polytechnic Kota Kinabalu. Seaports are historic, commercial and infrastructural assets that form the backbone of national and regional economies. So port. So apa yang kita akan belajar adalah tentang port. Bila sebut port, seperti mana yang para pelajar dah komen dalam SIDOS dalam kelas terdahulu ataupun dalam kita punya online SIDOS. So bila sebut tentang port, kita nampak laut lah kan. So kita nampak kapal. So itu adalah port. Selain nampak laut, nampak kapal berlabuh, kita juga nampak barang-barang, and sometimes kita nampak juga industrial area surrounding the ports kan. So biasanya port akan ada industri area ataupun kawasan-kawasan industri berhampiran dengannya. Pernah saya dengar port adalah pusat logistik sesebuah negara. So dia merupakan pusat logistik sesebuah negara. So semua dagangan bermula dari port. Sebab barang sampai kan. Barang sampai daripada the whole world sampai kepada port, and from the port baru being distributed throughout the countries kan. So port merupakan heart lah. Port merupakan jantung kepada perdagangan sesebuah negara. Seaports are historic. Macam kita belajar sejarah, kita belajar dulu sejarah Melaka kan. Bermula dengan port. Commercial and infrastructural assets that form the backbone of national. So dengan adanya port lah merupakan tunjang kepada ekonomi dan perdagangan sesebuah negara. So dalam chapter 1 ni, these are the subtopics that we're going to discuss together. Yang pertama, explain port operation and terminal management. Yang kedua, differentiate the Malaysia and world ports. Dan kemudiannya kita kenal pasti jenis-jenis port. So macam biasa, pertama sekali kita kena define port and terminal management. So macam awak cakap lah dalam kita punya forum hari tu, and I started my speech just now. Bila kita sebut port, kita nampak kapal kan. So port adalah where most shipping services are situated. So di port lah, di sebuah pelabuhan lah terdapatnya perkhidmatan perkapalan. Kalau tak kat port, dekat mana lagi kan? Dekat kilang kapal lah kot kan. So where most shipping services are situated. Terminal and the area within ships are loaded with discharge of cargo. So ada nampak kapal. Kapal buat apa? Kapal turunkan barangan. Naik dan turunkan barangan lah. So tu
yang berlaku dekat port. Okey, apa lagi bila dah naik turun kapal perlukan custom clearance kan. Okay, you pun dah belajar, right? Okay, so bila dah barang turun naik kapal, memerlukan custom and government clearance ataupun polisi-polisi lain yang berkaitan dengan perdagangan barangan lah. Okay. Selain daripada tu, okay, anda semua dah belajar transport. Okay, so di pelabuhan juga selain ada kapal, and then kapal tu hantar barang dari laut, kapal tak naik darat kan. Okay, so dia juga adalah antarmuka. Okay, dia menyediakan platform yang menggabungkan berbagai jenis-jenis transport lain yang awak semualah mungkin logistician panggil sebagai intermodal kan. Okay, intermodal. Okay, so di pelabuhan juga terdapat have interface with other forms of transport. Okay, ia adalah satu antarmuka yang menggabungkan daripada laut. Okay, and then ada lori. Okay, and then ada rail juga kan. Okay, so there is forms of transport lah yang ada dekat sesebuah pelabuhan. Okay. Okay, dan di situlah juga ada kalanya keliling ni, okay, as you can see here, where industries are located. Okay, ni biasanya berbentuk gudang, kilang-kilang kecil, dan sebagainya lah. Okay, dan kapal tu bukan sahaja turunkan barangan, tapi ada kalanya kita ada cruise, yang mana ada passenger juga. Okay, dan jangan lupa pelabuhan juga adalah di mana berlakunya berbagai jenis kemalangan. Okay, so as you can see here, big machines, big items kat sini kan. Okay, so macam yang lately juga, recent juga kes dekat apa tu, yang meletup tu kan. Kes tu berlaku di pelabuhan, bukan Dubai, kat mana tu? Lebanon ya. Okay, so silap lah, betul ke? Okay, we check back later. Alright, okay, dan lagi satu ada juga yang recent juga, baru-baru dalam bulan ni juga, sebelum yang meletup tu, ada apa tu, kontainer. Okay, kontainer jatuh dari kapal kan. Okay, ada kontainer jatuh dari kapal is macam selalulah juga. Okay, so that should not happen lah. Okay. Okay, so tu basically apa yang ada di port. Okay, so senang je kan. Okay, you just imagine and then you point out, ya. Yeah? Okay, tapi kalau ikut perkataan tu, definisi tu, okay, ports ni datang daripada perkataan Latin, okay, itu portus, okay, yang membawa maksud gate or gateway. Okay, so port datang daripada perkataan Latin membawa masuk gate or gateway. Okay, so satu laluan masuk, ya, memang pun kan, okay, satu laluan masuk barang-barang daripada seluruh dunia. Okay, yang mana dia secara geografinya ia terletak di shore, ya, okay, di edge of ocean, seas, rivers or lakes. Okay, so biasanya dia adalah seaports lah. Okay, so dia berada di shore tu, tepi pantai kan. Okay, di pantai lah, okay, tepi pantai, tepi laut. Jangan pula imagine yang apa tu, yang buat piknik kan. Okay, so biasanya ianya adalah berada di tepi laut lah. Okay, so tu port, ya, so dia antara pantai dan darat. Okay, port means an area within ships are loaded with or discharge of cargo and includes the usual places where ships wait for their turns. Okay, so dia bermaksud satu kawasan yang mana macam kita dah cakap tadi, tempat nak discharge cargo ataupun tempat kapal menunggu. Okay, so ni dipanggil anchorage, ya. Okay, so erti kata lain, radius kawasan port, okay, dari berada di daratan, okay, untuk dia berlabuh, untuk dia berth, okay, untuk dia parking, okay, untuk dia berth lah, kita panggil dia parking tu. And then sampai ke laut, okay, ada kapal yang tak boleh sampai ke
ke parking place kan, space. So dia ada anchorage, dia tunggu. Selain daripada tak boleh masuk, dia juga tunggu gilirannya. Itu kita panggil anchorage. Okay, so di laut jauh sikit lah daripada darat tu. Okay, so arti kata lain, radius kawasan yang dirangkumi oleh ports adalah sikit daripada laut, bahagian laut dan bahagian darat. Okay, these locations are then developed to inculcate facilities for loading and unloading of cargo ships. The facilities provided for a port depends on the purpose which the port is being used. Okay, so kawasan-kawasan yang saya sebut tadi, sebahagian di laut, sebahagian di darat tu, kemudiannya diletakkan kemudahan-kemudahan inculcate facilities untuk tujuan kenapa nak letak kapal tu, sebab nak turunkan barang-barang lah, cargo of ships yang mana of course lah kemudahan tersebut bergantung lah apa tujuan port tersebut. Contoh ada fishing port dan sebagainya. A location on the shore containing one or more harbors where ships can dock and transfer cargo people to from land. Okay, so semula ada laut, ada darat, and then ada kemudahan untuk menurun dan menaikkan kargo ke atas kapal, dan macam mana nak buat tu, mesti ada tempat parking, where ships can dock and transfer cargo. So kenalah ada harborsnya, adalah tempat wharfnya, tempat berthingnya kan. Kata lain, adalah kemudahan, bukan saja mesin-mesin tu, tapi ada pelantarnya kat sini. So ada pelantar untuk kapal tu parking kan. Kalau tak, air laut dia jalan pula kan masa nak turunkan barang. Dan sebaik-baik port adalah port yang terletak di kawasan air dalam lah. Dan terhindar ataupun terlindung dari angin dan juga ombak yang kuat.